Saya nak sebutkan apa yang berlaku di Kuis ini sebab saya difahamkan seramai 190 orang tenaga pengajar telah menghantar memorandum kepada pengurusan Kuis. Saya fikir maklum balas yang diterima daripada pengurusan Kuis ini sangat mengecewakan. Dia tidak seperti Yang Amat Berhormat Menteri Besar, walaupun dia menerima memorandum, tapi dia senyum saja dengan perasaan yang terbuka. Apa yang berlaku di Kuis ini? Mereka telah mengemukakan bahawa ketidakcekapan terhadap pengurusan yang menyebabkan pada tahun sebelumnya Kuis, iaitu pada tahun 2011, menyebabkan Kuis rugi sebanyak 11.3 juta. Padahal 3-4 tahun sebelumnya Kuis dalam keadaan rugi. Di dalam memorandum tersebut disebutkan juga bagaimana agaknya sebuah IPTS boleh menubuhkan sekolah bina insan, iaitu ada sekolah di dalam sebuah institusi tersebut. Dan saya difahamkan maklumat-maklumat yang diterima bahawa penubuhan sekolah bina insan ni dikatakan bertentangan dengan Akta 555, iaitu sebuah institusi IPTS tidak boleh menubuhkan sebuah sekolah. Saya pohon penjelasan apabila dalam penggulungan pada esok hari. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya telah melihat sebahagian besarnya daripada laporan audit, daripada hujahan belanjawan ini, bahawa kepimpinan Kerajaan Negeri Selangor yang bernaung di bawah Dirgahayu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menjunjung kasih akan selari dengan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan yang menjadi amalan di Malaysia semenjak merdeka. Saya usulkan perkara ini kerana sepanjang 2 hari perbahasan ini, saya melihat yang keluar dari kata-kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar ataupun rakan-rakan daripada PAS, sama sekali mereka tidak ada satu hujahan pun terhadap titah tuanku yang bertegas terhadap isu kalimah Allah ini. Saya sepanjang 2 hari saya menilai, saya meneliti mana rakan-rakan saya daripada PAS yang berjuang kehendak keseluruhannya kepada Islam terhadap titah yang dikemukakan oleh Sultan Selangor ini. Kerana itu saya memberikan rasa yang sangat agak luar biasa. Titah yang dikemukakan pada tanggal 4 November ini, saya fikir setidak-tidaknya perlulah disambut dan disahut oleh Menteri Besar atau setidak-tidaknya wakil. Ya, Kampung Tunku. Sungai Panjang, Kampung Tunku minta mencelah. Wakil daripada PAS. Silakan. Ya, saya wakil dari PAS. Ya ke? Saya ingin bertanya satu soalan kepada Sungai Panjang. Kalau sudah terang, apa pula nak disulurkan lagi? Tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi ada juga orang dalam keadaan rabun, dalam keadaan terang, dalam keadaan buta, dalam keadaan gelita. Tuan Speaker yang saya kasih sekalian. Laluan dengan Speaker, bukan dengan saya. Ya, Meru minta mencelah. Boleh. Terima kasih, Pak Speaker. Saya nak menjelas sikitlah apa yang disebut tentang kalimah Allah itu oleh Sungai Panjang. Sebenarnya saya sudah respon. Sebab 3 pemberita telah tanya saya, itu antara pos, berita harian dan juga sinar harian. Tetapi yang keluarkan cuma sinar harian saja, dalam berita harian tak keluar, dan mungkin antara pos keluar dalam dia punya web lah. Iaitu saya sebagai Presiden PAS Selangor akur 100% dengan apa yang telah disebutkan oleh Sultan. Terima kasih. Itulah sebenarnya semangat, itulah kehendak daripada rakan-rakan di dalam barisan nasional ini. Kerana setidak-tidaknya isu yang diperjuangkan, kenyataan daripada perintah tuanku itu disokong oleh mana-mana wakil rakyat. Sungai Panjang dan Meru, saya nak dapatkan penerangan apa kaitan kalimah Allah dengan rang undang-undang perbekalan. Saya nak sebutkan, di dalam perkara 5 ini disebutkan bahawa di dalam Kerajaan Negeri Selangor seluruhnya bernaung di bawah Dirgahayu Duli Yang Maha Tunggal. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua saya nak sebutkan juga terhadap aku janji yang
ada bersama, dikemukakan bersama dengan Menteri Besar, bersama dengan Sultan Selangor. Dan saya nak merumuskan kedua-duanya itu, mestilah ada sambutan daripada kenyataan titah yang dikemukakan oleh Sultan Selangor tersebut. Jadi pada saya, kita tidak perlukan teks yang keterlaluan, cukup sekadar daripada yang dikemukakan oleh daripada Yang Berhormat Meru tadi. Ini adalah perbahasan menjunjung titah ucapan tuanku, saya benarkan. Tapi ini adalah perbahasan rang undang-undang perbekalan. Jadi teruskan kepada rang undang-undang perbekalan. Saya fikir Tuan Speaker, berilah sedikit keadilan kepada kita, kerana dalam keadaan ini, saya fikir dalam keadaan semenjak daripada semalam, begitu banyak juga ruang yang diberi, terutama daripada segi perbandingan, kan, antara apa yang disebut. Walaupun kita membincangkan isu bajet yang dikemukakan di peringkat kerajaan negeri, tetapi digunakan juga fakta-fakta hujahan terhadap isu daripada bajet kerajaan persekutuan. Jadi pada pandangan saya memikirkan itu daripada rumusan yang hendak dikemukakan. Teruskan kepada rang undang-undang perbekalan. Tuan Speaker. Ya, Sungai Pinang. Tuan Speaker, ini ada peraturan tetap 367, iaitu nama Duli Yang Maha Mulia dari Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, atau nama Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, atau yang terutama Gubernur Pulau Pinang dan Melaka tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi Dewan. Ini adalah satu perkara yang serius. Jangan gunakan titah tuanku di sini untuk menyokong hujah-hujah, kerana ia adalah menyalahi peraturan tetap ini. Itu sebab Sungai Panjang terus kepada perbahasan rang undang-undang perbekalan. Nak cakap pasal bajet, saya bagi 1 jam pun saya bagi Sungai Panjang. Saya bagi ruang, cepat Sungai Panjang. Tuan Speaker, boleh Meru bagi penjelasan sikit? Meru minta mencela, dia belum cakap lagi. Silakan. Ini something to do with the Silakan. teguran tadi. Saya cuma nak bagi tahulah. Dalam ini sidang harian pun Sultan mengingatkan supaya isu kalimah Allah ni jangan dipolitikkan. Ya. Terus Sungai Panjang kepada perbahasan. Saya fikir tentulah ada perbezaan dengan perkataan mempolitikkan itu dengan mengemukakan fakta, dan saya fikirkan itu suatu benda yang berbeza. Saya akan teruskan. Saya nak rujuk kepada Manifesto Pakatan Rakyat di Selangor yang dikemukakan, yang akhirnya dilihat ini mempesonakan rakyat dan akhirnya menyebabkan kemenangan lebih daripada 2/3 rakan-rakan pakatan di Selangor. Daripada segi pembangunan pertanian sudah disebut, tetapi daripada segi manifesto halal hab itu sendiri, iaitu menubuhkan sebuah halal hab di peringkat negeri, termasuk mengeluarkan pensijilan halal hab di negeri Selangor. Saya telah meneliti sebenarnya apabila saya membuat rumusan penyelidikan antara apa yang ada pada manifesto dengan apa yang tertera di belanjawan. Saya fikir kalau perkara itu ada berlaku kekurangan daripada segi penyelidikan, sebab saya teliti perkara itu tidak dinyatakan di dalam belanjawan ini. Puan Speaker yang saya kasih sekalian, isu yang saya ingin jelaskan juga, atau antara isu penting yang saya ingin bawakan ialah daripada segi isu pengangkutan. Dan kalau kita melihat beberapa siri bajet dikemukakan semenjak daripada tahun 2009, isu pengangkutan ini sering diwar-warkan, sering dilihat sebagai suatu isu, sebagai suatu masalah. Dan saya melihat dia berubah daripada segi namanya sahaja. Kalau dulu ada Majlis Pengangkutan Awam Selangor, dan kemudian kalau dulu ada disebut sebagai Majlis Pengangkutan Negeri, tetapi sebenarnya rakyat di negeri Selangor sebenarnya berhadapan dengan isu pengangkutan. Daripada Kuala Selangor hendak ke Sabak Bernam, daripada segi pengangkutan awam, yang ada pada hari ini adalah hanya teksi. Bas, sama ada daripada segi bayar meter ataupun bas berhenti-berhenti, sudah hampir 2 tahun tidak ada di daerah Kuala Selangor hingga ke daerah Sabak Bernam. Apa yang ada adalah bas ekspres saja. Itu pun mereka yang mahu ke Kelang ataupun mereka yang mahu ke Kuala Lumpur. Sebab itu isu pengangkutan ini melangkaui soal ideologi politik. Sebab itu isu pengangkutan ini sangat penting, kerana ada di kalangan makcik-makcik di kampung ini mahu ke hospital yang berdekatan, mahu ke hospital yang lebih baik, dia perlukan pengangkutan awam
yang lebih baik. Puan Speaker yang saya kasih sekalian, saya daripada segi ini tidak ada hasrat untuk berucap lebih lama, untuk berbahas dengan lebih lama. Saya fikir ada ruang yang patut saya beri kepada rakan-rakan pembangkang. Cumanya saya ingin mengingatkan suatu perkara. Apabila Menteri Besar menyebut tentang pantunnya yang terakhir itu, iaitu berkaitan dengan tempe dan juga puding dan juga rojak. Saya juga sebutkan tempe, puding, rojak dan putu makanan rakyat negeri harmoni. Bukan semuanya kerajaan tahu, apa yang kurang kami maklumi. Sekian perbahasan saya. Surah hingga wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.